Okey, saya bawa berkenaan dengan isu hari ini saya diinterview dalam Radio Free Sarawak juga. Dia tanya berkenaan dengan Sultan Sulu. Saya ada satu video khas saya buat hari itu berkenaan dengan tuntutan kerajaan Sulu, Sultan Sulu ni. Ada satu video khas berkenaan dengan perkara tersebut sebenarnya. Namun boleh cek sendiri ya. So apa yang berlaku dalam secara umum dikatakan 2 hari lepas 2 hari atau 3 hari lepas, kerajaan Sulu, waris kerajaan Sulu telah merampas 2 aset kita di Azerbaijan bernilai 8 bilion kerana kerajaan Malaysia berhutang kepada mereka sebanyak 60 bilion. Macam mana kerajaan Malaysia boleh berhutang dengan dia orang pula? Okey, ni saya kata saya dah buat satu video tentang ni, tapi saya buat secara umum lah. Sewaktu pembentukan Malaysia dahulu, kerajaan Sulu ni bersetuju untuk menyerahkan sebahagian daripada kerajaan Sulu kepada British pada waktu itu, dengan syarat dia dibuat satu perjanjian 1800 before 1900, dengan syarat satu perjanjian di mana kerajaan British membayar, dan the word diguna itu adalah pajakan. Now, the word pajakan yang menjadi perdebatan di kalangan peguam. Adakah pajakan itu bermaksud lease satu tempoh, atau pajakan itu bermaksud selama-lamanya? So daripada situ diorang conclude selama-lamanya. Maksudnya selagi mana ada waris, selagi mana adanya kerajaan Sabah dan kerajaan Malaysia, maka kerajaan Malaysia bila berlaku perjanjian Malaysia 1963 daripada British hendaklah membayar sejumlah pampasan kepada kerajaan Sulu selama-lamanya, forever, perpetuity. Itu yang berlaku. So pada tahun 2013, kalau siapa yang ingat masa serangan tentera Sulu kepada di Sabah tempoh hari, Najib menghentikan bayaran tersebut. So bila dihentikan, diteruskan balik oleh kerajaan Pakatan Harapan pada tahun 2019. Bayaran itu diteruskan. Penerusan itu menurut kata Najib dan juga menurut kata peguam dia orang, menunjukkan bahawa hak itu ada. Maka mereka membuat tuntutan di International Court. Malaysia tak hantar wakil pada waktu, kalau tersilap saya tahun lepas, dia tak hantar wakil, atau 2 tahun lepas dia tak hantar wakil, tak hantar peguam. So what happened is, apa yang berlaku adalah mereka, iaitu waris Sultan Sulu ini menang tuntutan sebanyak 60 lebih bilion ringgit, kalau tak silap saya, bilion ringgit terhadap kerajaan Malaysia. Jadi disebabkan oleh itu, dia kata kita dah menang ni, jadi kita nak ambil balik lah. Antara yang dia nak ambil balik adalah aset di Azerbaijan. So 2 aset bernilai 8 bilion beberapa hari lepas dikatakan dirampas oleh mereka. Dia rampas lah, dia bukan istilah rampas, dia ambil lah. Namun begitu, Petronas mengeluarkan kenyataan, dan saya pun bertanya kepada orang Petronas, dia sendiri kata bahawa sebenarnya aset itu sudah decommission, dah tak function lagi, dah tak beroperasi lagi. Jadi macam mana dia kata dia merampas aset tersebut? Okey, tak apa, itu cerita lain lah. Dan Petronas pun dah mengeluarkan kenyataan bahawa aset tersebut sudah decommission. Maksudnya dia dah tak beroperasi lagi. Jadi tak adalah istilah aset negara dirampas sebenarnya. Itu menurut kenyataan Petronas lah. Now, semalam kalau tak silap saya, kerajaan telah pergi ke mahkamah di Paris dan meminta injunction, meminta leave supaya sebarang usaha untuk nak mengambil pembayaran tersebut, sebarang usaha untuk nak ambil pembayaran tersebut ditangguhkan pending kepada appeal yang kerajaan Malaysia akan buat. So sebarang ni stay of execution dipanggil. Maksudnya dia stay maksudnya dia tak ada pelaksanaan dia tak laksanakan undang-undang iaitu kemenangan 60 bilion itu tak dilaksanakan, dia stay dulu. Stay erti kata tak dilaksanakan lah. Belum lagi pending appeal, kerajaan Malaysia tengah appeal berkenaan dengan permohonan 60 bilion itu. Ini secara umum. So siapa betul, siapa salah dalam isu ni? Ni tuan-tuan, dia macam ni lah. Kita tak boleh kata betul salah sebab isu dia orang dah sign agreement tahun 1800 dahulu. So bila kita ambil Sabah pada waktu itu membentuk kerajaan Malaysia 1963, kita kena ambil bukan setakat dengan tanah dia, dengan liability dia sendiri kita kena ambil. Dengan perjanjian tu sendiri kita kena ambil. Kalau tak nak ambil, kita kena bayar lah. Itu je. So sekarang ini, bagi saya, macam saya kata tadi pada interviewer, saya kata sebenarnya kerajaan sekarang ini dia kena lantik a good negotiator
a good lawyer, team of lawyers. Dia kena lantik good negotiator dan orang yang tahu selok-belok apa yang berlaku dalam sejarah tersebut. Paling kurang negotiate lah. Mungkin kita tak boleh nak menang semua, tapi kurang-kurang jangan kalah semua lah. Itu je kita kata. Kalau kita tak menang semua pun, kita jangan kalah semua. Okay, kita jangan kalah semua. Itu yang kita nak. Najib punca, yes and no kita kata. Betul juga Najib antara punca juga disebabkan dia menghentikan bayaran tersebut. Kalau dia, betul lah juga sebenarnya punca dia. Kalau dia tidak menghentikan bayaran tersebut, kita tidak dianggap melanggar kontrak. There is no breach of contract. Kalau disebabkan kita tidak membayar, okay, ada yang kata disebabkan PH menyambung bayaran tersebut menunjukkan bahawa PH inilah punca. Tak, PH bukan punca dia. PH tak bayar ke, PH bayar ke, kalau dia nak saman, disebabkan kita breach the contract, maka dia nak compensation. Dia nak tuntut kepada kerugian tersebut. Okey. Dia macam kita buat kontrak lah tuan-tuan. Kalau kita buat kontrak, any party yang breach to the contract, yang melanggar perjanjian kontrak tersebut, dia lah party at fault. Maka parti yang terbencana itu bolehlah di-awardkan oleh mahkamah. Simple macam tu je. Okey? Jadi kita kena faham dalam situasi tersebut. Okey. Kes audit 1MDB, saksi alami pendarahan usus bicara Najib dilapangkan. Hari ini satu pembicaraan Najib Tun Razak, berkenaan 1MDB. Second case ni bukan case yang SRC hari tu. Ini 1MDB yang bernilai 1 bilion, yang 45 juta tu cerita lain. Ini satu lagi case dia 1 bilion telah ditangguhkan hari ini kerana saksi utama investigative officer SPRM IO yang ditugaskan menyiasat laporan audit 1MDB membaikkan Najib Razak mengalami pendarahan usus dan tidak dapat menghadiri pembicaraan di mahkamah hari ini. Sedangkan beliau merupakan saksi utama di dalam kes tersebut. Dia macam kes saya lah. Kes saya ni dia hari itu ditunda, sepatutnya bulan Jun hari tu kot. Bulan Jun hari tu, tapi ditunda ke bulan September kerana DPP ataupun pendakwa raya sekarang ini tengah operate. Jadi dia minta tunda 3 bulan. So kita setujulah. Takkan kita nak teruskan juga kan. Itu antara lain. So tak ada salah siapa-siapa lah. Sekarang ni ditunda 3 bulan. Cuma kita kena faham bahawa kes ini adalah kes 1MDB, iaitu kes yang kedua. Yang pertama dulu berkenaan dengan SRC. Ini kes kedua. Yang pertama dulu Najib sudah pun didapati bersalah dan didapati bersalah dengan hukuman penjara 12 tahun serta denda. Di Mahkamah Rayuan pun masih didapati bersalah dengan hukuman penjara 12 tahun, mengekalkan hukuman. Dan sekarang ini tengah pending appeal di peringkat persekutuan, peringkat mahkamah terakhir. Dan sekiranya beliau didapati bersalah, dia akan masuk ke Sungai Buloh dan terus masuk penjara lah, senang cerita. Sebab itu dia tengah risau sekarang ni. Dan disebabkan itu jugalah kenapa pilihan raya itu perlu dilakukan dalam masa yang terdekat. Dalam masa yang terdekat ini pilihan raya itu dilakukan. Okey. Berkenaan dengan Sultan Sulu, okey, tak apa. Sultan Sulu tu kita habis kat situ lah. Kenapa juga benda ini penting tuan-tuan? Kenapa kita kata maka perlu diadakan pilihan raya ini secepat mungkin bagi geng-geng ni lah. Yang pertama sekali, ada kemungkinan besar bahawa UMNO mungkin tidak dapat kelulusan untuk untuk meminta supaya penangguhan kepada penangguhan kepada Perhimpunan Agung UMNO, pemilihan parti UMNO sehingga 18 bulan. Hari itu UMNO memohon supaya diadakan penangguhan itu sehingga 29 hari bulan Disember. Sehingga 29 hari bulan Disember. Penangguhan itu dipohon oleh UMNO sehingga 29 hari bulan Disember. Namun begitu, sekarang ini dia subjek kepada keadaan yang berlaku sekarang ni lah, iaitu subjek kepada kelulusan daripada ROS, sama ada ROS membenarkan atau tidak semua ini berlaku. Maksudnya ROS membenarkan atau tidak penangguhan itu berlaku. Sekiranya penangguhan ini tidak berlaku, menurut Mahathir Khalid tadi, kalau penangguhan itu tidak berlaku, maka perhimpunan atau pemilihan parti UMNO akan berlaku sebelum PRU. Iaitu kalau ROS dah keluar surat, maksudnya sebelum PRU kena keluar. Dia punya surat berkenaan sama ada dibenarkan atau tidak penangguhan 18 bulan tersebut. Alright. So sebab itu pilihan raya perlu dilakukan dalam masa yang paling cepat
Dan sekiranya surat itu ada kemungkinan bahawa pilihan raya akan berlaku pada bulan Ogos ini, pada September ini, dan Perhimpunan Agung UMNO akan berlaku pada 29 hari bulan Disember. Bagi yang mana TNB tu tuan-tuan, tuan-tuan jangan sonok sangat jangan sonok sangat. Kata itu kan TNB kata nak naikkan tarif kan 1 Julai kan. Tiba-tiba tak ada pun naik tarif 1 Julai Oh baguslah kerajaan ni. Ni aku nak bagi tahu tarif itu ditunda sehingga Disember. So daripada situ kita pun nampaklah bahawa kerajaan pun takut juga. Kalau dia naik awal sangat, dia tahu masuk pilihan raya dia akan kalah. So dia tunggulah. So kalau dia menang nanti pilihan raya itu, maka bolehlah dia naik suka hati. Masa tu rakyat nak kata apa, tak boleh kata apa. Kita yang undi dia, kalau UMNO menang, maka harga tarif naik, dan kita tak boleh cakap apa.